Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat kembali bertemu. Kita dapat baca zikir, kita dapat salat subuh berjamaah. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari yang berlalu dalam hidup kita ni setiap hari bertambah pada kita kebaikan, insya-Allah. Pada hari ini kita baca dari surah An-Nazi'at. Insya-Allah surah An-Nazi'at pada surah yang ke-79 dalam juzuk yang ke-30, bilangan ayat dia ada 46. Maka surat dia 583. 583. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, pencipta kita dan pentadbir sekalian alam. Daripadanya lah segala-galanya bermula, dan kepadanya lah segala-galanya kembali. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah menyampaikan risalah Allah, telah menunaikan amanah, telah menasihati umat. Dialah contoh teladan satu-satunya
Nabi dan Rasul yang diutuskan untuk kita, yang diutuskan untuk kita, dan kita wajib mengikut syariatnya. Selawat dan juga ke atas keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Cerita ini tak ada jauh beza dengan cerita semalam. Kerana kalau semalam cerita tentang kiamat, maka hari ini pun surah An-Nazi'at ni juga cerita tentang kiamat. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nazi'at ni sifat-sifat malaikat. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat. Nazi'at ni malaikat. Wan-nashitati nashta. Nashita tu pun sifat pada malaikat. Was-sabihati sabha. Sabihatu sabha pun sifat malaikat. Fas-sabiqati sabqa. Malaikat juga. Fal-mudabbirati amra. Dan yang mentadbir urusan dunia, yakni dalam urusan ni, semua ni 5 ayat ni merujuk kepada 5 kategori atau 5 sifat malaikat. Kenapa 5 sifat malaikat dan apa kaitan dengan cerita yang kita sebut hari kiamat ni? Kerana disebut dalam tafsir ni, Allah bersumpah dengan 5 sifat malaikat yang pada berlakunya kiamat, malaikat-malaikat bertugas dengan 5 sifat ini. Dan berlaku kepada manusia sesuatu peristiwa yang besar yang ada kaitan dengan 5 sifat malaikat ini. Sifat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut keras atau mencabut nyawa manusia dengan keras. Bila berlaku kiamat, pertamanya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, tugas dia akan mematikan manusia. Tiup sangkakala, maka Allah Ta'ala perintahkan semua makhluk ni mati. Di saat itu malaikat-malaikat yang bertugas, yang Allah wakilkan dia selama ni untuk mencabut nyawa manusia, maka mereka akan pergi cabut semua nyawa-nyawa manusia. Malah nyawa-nyawa sekalian makhluk. Ada makhluk yang dicabut nyawa mereka dengan keras. Dan pada hari kiamat tu berlaku sebenarnya tidak ada, ataupun yang paling ramai dicabut saat itu adalah orang-orang yang jahat lagi kufur. Okey? Kerana pada akhir zaman, majoriti manusia sudah lagi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malaikat yang pertama. Sifat malaikat yang kedua berlaku dengan kiamat, wan-nashitati nashta. Ialah malaikat yang mencabut nyawa juga, tapi dia cabut dengan lemah lembut. Dia cabut nyawa dengan lemah lembut. Biasanya hak lemah lembut ni orang-orang beriman, orang-orang baik, orang-orang yang Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala redha, maka dia akan cabut nyawanya dengan lemah lembut. Termasuklah yang akan mati pada hari kiamat sekalian malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan mati, sehinggalah malaikat maut sendiri pun akan mati. Jadi ada nyawa dicabut dengan keras,
ada nyawa dicabut dengan lembut. Allah Ta'ala bersumpah dengan dua sifat ni, nak menunjukkan pada saat berlakunya kiamat, dua perkara ni antara perkara utama yang akan manusia hadapi. Malaikat pencabut nyawa dengan keras, malaikat pencabut nyawa dengan lembut. Mana orang yang dapat lembut? Alhamdulillah. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang jahat, malaikat akan cabut nyawa mereka dengan keras. Habis itu apa lagi yang akan berlaku? Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha, iaitulah demi para malaikat yang cepatnya bergerak. Demi para malaikat yang cepat bergerak menerima perintah. Terjemahkan di situ. Fas-sabiqati sabqa, dan demi malaikat juga yang mendahului dengan kencang. Fal-mudabbirati amra, dan demi malaikat yang mentadbir atau mengatur urusan dunia. Jadi semua malaikat pada masa itu bertebaran, berkeliaran. Ada malaikat menerima arahan begini, maka dia tetap dengan cepat-cepat, kerana peristiwa kiamat ni akan berlaku dengan sekelip mata. Bila Allah Ta'ala perintahkan, semua malaikat akan bergerak menerima arahan Allah Azza wa Jalla dengan cepat. Dan kemudian ada malaikat yang mendahului dengan kencang, dan ada malaikat yang menjaga urusan pada saat itu. Fal-mudabbirati amra, yang selama ni malaikat yang ada duduk di langit, ada yang menjaga awan, ada yang menjaga hujan. Semua sekali ni Allah Ta'ala bersumpah, disebut di sini al-qasamu bi khamsati awsafin ala wuqu'i yaumil qiyamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allah juga bersumpah dengan sifat malaikat ni. Kalaupun tidak berlaku pada hari kiamat begitu, tetapi dia juga menunjukkan kebesaran dan keagungan Tuhan empunya malaikat. Jadi Allah ni dia memiliki malaikat-malaikat yang begini sifat dia, yang mana apabila Allah berkehendak, Allah boleh memerintahkan 5 ataupun malaikat-malaikat dia untuk mengatur semua urusan yang dia kehendaki. Jadi Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang memiliki sifat 5 ni, menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang maha agung. Andai Allah nak suruh berlakunya kiamat, maka itu sangat mudah bagi Allah, kerana Allah memiliki malaikat-malaikat yang ada sifat-sifat macam ini. Allah memiliki malaikat yang boleh mencabut nyawa dengan keras. Allah memiliki malaikat yang boleh mencabut nyawa dengan lembut. Allah memiliki malaikat yang patuh arahannya dengan segera, yang bergerak dengan cepat. Allah memiliki malaikatnya yang mendahului dengan kencang, dan Allah memiliki malaikat yang tugas mereka mentadbir atau menjaga alam ini, menjaga dari sudut mana? Dari wakil Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Allah berkehendak berlakunya kiamat, mudah saja bagi Allah untuk uruskan semua yang dia tentukan. Cukup dengan kun, maka berlakulah. Lalu Allah Ta'ala setelah bersumpah dengan 5 kategori malaikat tersebut, Allah Ta'ala menegaskan, Yawma tarjufur rajifah, hari
berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan sekalian alam. Tatba'uha ar-radifah, tiupan yang pertama itu diikuti oleh tiupan yang kedua. Jadi ini antara sifat hari kiamat. Kiamat akan bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama, kemudian diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Dan kita tahu yang pertama mematikan dan yang kedua menghidupkan. Okay? Mematikan dan yang kedua menghidupkan. Bila berlaku tiupan yang pertama, maka habislah bergelimpangan manusia-manusia. Malaikat pun datang, cabut nyawa semua manusia, semua bergelimpangan dalam keadaan serentak mereka mati. Kemudian setelah daripada manusia mati, alam semesta juga dihancurkan. Sampai malaikat-malaikat juga akan mati. Semua tak tinggal melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada asal. Dulu tak ada apa-apa kecuali Allah. Kemudian Allah ciptakan. Setelah Allah ciptakan segala kejadian ini, maka Allah reset dia balik. Allah matikan semula sekalian alam, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak tinggal melainkan Allah. Di saat itu Allah Ta'ala kata, limanil mulkul yaum. Jawapan dia, lillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tanya, milik siapakah hari ini? Maka tidak ada jawapan melainkan Allah kata, lillahil wahidil qahhar. Hari ini adalah milik Allah yang maha satu, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Al-Qahhar, maha perkasa dan berkuasa. Maka setelah manusia mati itu, makhluk semua mati, maka Allah hidupkan malaikat Israfil, perintah untuk tiupkan sangkakala balik. Maka bila ditiup sangkakala buat kali yang kedua, kembalilah roh-roh ini kepada jasad-jasad dia. Hak mati lama, kau hak mati baru, kau dah hancur, kau hak berkecai, kau hak tak ada kubur, kau hak ada kubur, kau. Semua roh ni dikembalikan kepada Tuhan dia. Lalu dibongkarkan kubur-kubur dengan tiupan kali sangkakala yang kedua, bangkitlah semua manusia. Hak mati dulu, hak mati kemudian. Hak mati di mana? Kampung, hak mati di bandar, hak mati Mekah, hak mati Malaysia. Seluruh manusia. Hak tak ada kubur, hak ada kubur, hak hancur, hak jumpa mayat, orang tak jumpa mayat, hak kena bakar, hak kena bom, hak kena cincang, hak mayat elok, semua makhluk. Termasuklah binatang-binatang hak kita sebut dah sebelum daripada ni. Binatang-binatang pun hidup berlaku. Hidup. Maka semuanya hidup dalam keadaan tercengang-cengang. Hidup dalam keadaan tercengang-cengang. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada hari itu berasa sangat takut. Berasa sangat takut. Sebab apa takut ni? Memang takut sungguh. Terutamanya orang yang paling takut ialah apa? Orang yang selama ni tak beriman dengan kiamat. Dia tak percaya kiamat tu ada. Dia tak percaya kiamat tu ada, bangkit-bangkit hak selama ni dia tak percaya, dia tengok ada depan mata. Maka bertambah-tambahlah ketakutan dia. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hati dia tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Bimbang juga, bukan tak bimbang langsung, tapi tak sampai tahap takutnya orang kafir. Takut orang beriman tu berat dah, bukan tak berat langsung, bukan kata oh kiamat, bukan gitu dah. Takut juga orang beriman pun. Cuma ketakutan mereka tak sampai ke level takutnya orang kafir. Mereka cerita semua manusia dalam keadaan tercengang-cengang. Sebab selama ni mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dihidupkan kembali. Dan dia tengok semua manusia, bangkit-bangkit tu dia tengok semua manusia. Kita ni kalau bangkit-bangkit tempat tidur kita boleh kira lagi. Bangkit tengok, aku duduk mana ni? Orang kata cik duduk hospital. Hospital mana? Hospital Ampang. Oh, kita kenal. Cuba kalau tiba-tiba kita rebah tak sedar. Celak-celak mata, cik duduk mana ni? Saya duduk mana ni bangun? Cik duduk rumah. Bagi rumah mayat contoh je lah. Berasa lain macam tu. Ni bangkit-bangkit ni, celak-celak mata. Duduk mana aku ni? Tengok-tengok bukan kita seorang bangkit. Orang lain bangkit, orang ni bangkit, orang tu bangkit. Lepas tu kita tak kenal dah tempat yang kita duduk selama ni. Dah tak ada dah. Maka tahulah kita bahawa kiamat itu telah berlaku. Dan kita akan menghadapi hari pembalasan yang sangat-sangat menggerunkan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Qulubun yawma idhin wajifah. Pada hari tersebut, hati-hati manusia menjadi sangat takut. Absaruha khashi'ah. Pandangannya pula menjadi tunduk. Hati takut, mata tunduk, pandangan tunduk, tak berani nak angkat. Nak tengok ke atas ni tak berani. Tunduk je manusia. Dan ni alhamdulillah kita boleh tengok lagi langit tu. Pada mahsyar tuan-tuan, hari panas tak boleh nak kata. Nak angkat kepala nak tengok langit. Matahari sedekah atas kepala. Pertama, tak tengok tu sebab apa tu? Atas tu memang matahari ya. Yang kedua, tunduk tu paling berat lagi ada kerana ketakutan hari kiamat. Kerana kehinaan yang mereka rasakan. Jumpa orang tak boleh tunduk setunduk-tunduknya. Kerana merasa takut dan hinanya pada hari tersebut. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita benar-benar telah dikembalikan kepada kehidupan kita semula seperti keadaan di dunia dahulu? Bangkit-bangkit tu tengok kiri kanan, kita dibangkit semula dah ni. Bising, gegak gempita. Bangkit dah lah kita. Ha inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita telah dibangkitkan kembali kepada kehidupan kita dahulu? Maka selama ni tak percaya, selama ni tak beriman, selama ni mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pok demo ni memang ejek Nabi. Oh, kalau betul kiamat ada, tu terahlah pergi hidup mati tu. Siap tunjuk lagi tulang-tulang. Ni tulang ni kata hidup mula. Tak ada, tak akan hidup semula tulang ni. Tiba-tiba dia sendiri bangkit. Betul kau kita ni bangkit ni? Betul kau kita ni bangkit ni? A inna lamarduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Bukankah kita dulu dah jadi tulang belulang yang hancur?
Kita dulu kan dah hancur dah. Hidup semula kita. Orang yang tak percaya kepada kiamat, begitulah persoalannya. Lalu mereka berkata, qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau betullah kita ni hidup semula setelah daripada kita jadi tulang belulang, sesungguhnya kehidupan yang kali kedua ni kita kembali dengan keadaan yang sangat-sangat merugikan. Rugilah kita. Pasal apa? Dulu tak beriman, lah ni hidup semula. Sebab tu kalau orang tanya, saya suka jawapan Dr. Zakir Naik. Bila orang tanya Dr. Zakir Naik, Dr. Zakir Naik ke Dr. Ahmad Didat, saya lupa. Tapi salah satu daripada dua orang ni lah, boleh jadi Dr. Zakir Naik. Dia kata apa? Apa terjadi? What if sekiranya hari kiamat yang kamu cakap tu tak betul? Dia jawab kepada, dia soal tanya Dr. Zakir Naik lah. Apa yang berlaku sekiranya hari kiamat yang kamu beriman tu tak ada sebenarnya? Dia pun jawab. Jawapan dia sangat cantik. Dia kata, kalau kiamat yang saya percaya tu tidak berlaku, itu lebih ringan bagi saya berbanding kalau saya tak percaya kepada kiamat tiba-tiba berlaku. Orang yang beriman kepada kiamat, ini jawapan untuk jawab kepada orang yang jenis etis lah. Kita orang beriman ni, moga kita beriman dah memang ada. Kita beriman wujudnya hari kiamat ni. Kita beriman kita semua akan dibangkitkan kembali, dan kita beriman kiamat tu ada. Zalikal yaumul haqq. Ayat yang kita baca semalam. Hari itu betul hari yang benar-benar berlaku. Bukan hari yang cerita retorik ke atau cerita yang dongeng dah. Kita beriman hari kiamat tu pasti berlaku. Tapi kalau orang tanya dari sudut akal, macam mana kalau kamu beriman tu tak berlaku? Jawapan dia, lebih okey berbanding kalau tak beriman tiba-tiba berlaku. Sebab apa? Macam kita nak pergi musafir lah. Orang kata bawa lah barang-barang tu, belum tahu lagi kita nak guna ke tidak. Kita pun bawa barang. Siapa memang tak guna, okey. Dengan kita kata tak payah bawa. Siapa-siapa nak guna, nak cari itu tak ada. Betul tak? Kalau seorang tu dia beriman kepada kiamat, atas dunia ni dia pun prepare sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik kepada jiran, buat baik kepada tetamu, hormat kepada orang tua, hormat ibu bapa, semua sekali lah dia buat baik. Dia sediakan bekalan menuju akhirat. Tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba ni maknanya untuk jawab dia lah, kita percaya ada. Tapi andai kata tak ada, okey, tak ada apa-apa yang akan berlaku pada kita. Sebab kita dah ready prepare, cuma tak berlaku apa-apa. Nak banding dengan seorang yang tak ada preparation, semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada malaikat, tak beriman kepada Nabi, tak baca Quran, tak buat baik. Tiba-tiba ada. Bila sampai sana Tuhan nak tanya, nak jawab gana. Maka dari sudut logiknya, dari sudut logik, bukan beriman tu memang confirm dah kita ni. Bagi orang yang kafir kepada Allah, bagi orang yang etis, yang akal dia ni waras, cuma tak percaya kepada Tuhan, kita kata kalau guna ilmu kebarangkalian dan juga logik, maka orang yang beriman kepada hari kiamat lebih beruntung daripada orang yang kufur dengan hari kiamat. Pasal apa? Sebab dia lebih selamat dan lebih menenangkan jiwa.
Cuma kita sebagai orang beriman, kita tak guna logik tersebutlah tu untuk dia. Kita beriman 100%. Pasti akan berlaku kiamat. Mung tak beriman, esok nanti kita jumpa hari akhirat, kita tengok siapa betul antara kita dua. Aku yakin kiamat tu ada. Mung tak yakin, bye-bye. Kita kena kata gitulah. Sebab kita beriman kepada hari kiamat bukan kerana kebarangkalian. Ada ke tak ada? Ada kali. Ada lebih baik daripada tak ada. Hak tu jawapan untuk dia. Kita orang beriman ni, zalikal yaumul haqq. Hari tersebut benar-benar akan berlaku. Kita yakin, beriman sungguh. Kalau mu tak percaya sekalipun, tidak tergugat keimanan aku. Kalau mu buat jahat, mu buat apa, insya-Allah saudara, apa yang berlaku antara kita, kita masih ada hari kiamat, kita jumpa sana, kita jumpa Allah, kita mengadu depan Tuhan. Itu keimanan kita kepada hari kiamat. Tapi gak bila dah sampai, hak kata lagu tu pun masih lagi takut. Pasal apa? Semua amalan dia akan dibentangkan. Tapi kita akan bacalah nanti ayat-ayat yang seterusnya berkaitan dengan hari kiamat ni. Baik, sambung hak kita ni. Fa innama hiya zajratun wahidah. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Makna sekali tiup yang kedua tu semua sekali hidup berlaku. Mudah je bagi Allah. Tiupan pertama mematikan sekalian makhluk. Tiupan yang kedua, dengan satu kali tiupan, maka semua makhluk kembali hidup. Fa idahum bis-sahirah. Maka dengan seketika itu juga, dengan sekelip mata bahasa kita, dengan sesaat itu, dengan waktu tu juga tiba-tiba setelah ditiup sangkakala, mereka hidup kembali di bumi yang baru. Dalam bahasa Arab ni dipanggil idza fujaiyah. Idza fujaiyah ni idza yang menunjukkan tertiba. Bahasa orang moden ni tertiba je. Sebenarnya tiba-tiba. Bila berlaku macam tu, tiba-tiba sah berlaku. Tiup dia sangkakala, maka dalam ketika itu juga semua makhluk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di depan kita ni ada hari yang begitu agung, ada hari yang begitu besar, ada hari yang begitu menggerunkan, yang kita panggil sebagai hari kiamat. Beruntunglah bagi orang yang beriman kepadanya, mempersiapkan diri untuk kembali kepadanya, atau untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan sangat-sangatlah rugi orang yang tidak beriman kepadanya dan tidak mempersiapkan diri atau tidak membawa apa-apa bekalan untuk menghadapinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk berada dalam keimanan sampai kita mati, dan untuk memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk beramal dengan amal saleh sehingga kita ada bekalan nak menuju hari sana. Bekalan hari sana tak ada lain dan tuan-tuan. Allah Ta'ala pada hari tersebut, kalau kita akan baca Quran ni, kita akan dapati Allah Ta'ala kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut tidak berguna lagi malun, harta, dan tidak berguna lagi anak pinak. Tak ada. Tuan-tuan tak bawa kereta balik akhirat. Tuan-tuan tak bawa rumah balik akhirat. Tak bawa duit balik akhirat. Ada harta berjuta, berbilion sekalipun, kita tak bawa pergi dah hari kiamat. Hak kita bawa pergi hari kiamat ni, amalan-amalan kita sahaja.
illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang tu bawa hati dia yang ada keimanan kepada Allah, hati yang sejahtera ni dengan amalan-amalan yang ada. Hak ni sahaja modal untuk kita kembali kepada Allah. Sehelai sepinggang masa tu. Hak kita bawa hati, sekeping hati, dan juga kitab catatan amalan yang akan dibentang. Waktu baca dalam hadis, yatbi'ul mayyitu thalathun. Yatbi'ul mayyita thalathun. 3 perkara akan mengikuti orang mati di kubur. Hartanya, keluarganya, amalannya. 2 lagi balik, 1 yang tinggal. Harta balik, kereta hak di atas balik rumah. Rumah memang tak ikut dulu lagi. Rumah dulu lagi dia tinggal tak ikut dah. Harta ikut pergi kubur. Anak ikut pergi kubur. Amalan pun ikut pergi kubur. Lepas pada tu habis urusan, harta dia, kereta dengan anak dia pun balik. Tinggallah dia dengan amalan dia. Tu je kita. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menginsafi perkara tersebut, maka kita kena sedar keperluan kita mencari bekalan akhirat. Dan alhamdulillah, 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 Allah rezekikan kita saat ini sedang berada pada hari-hari yang sangat besar pahala dia. Ini adalah hari-hari yang mana bekalannya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Buat amalan sedikit, bekalan dapat banyak. Offer. Kalau sebelum ni dah bawa duit RM50, dapat 1 troli. Dululah orang kata. Lah ni bawa RM50, dapat 2-3 troli. Pasal apa? Offer. Duit yang sama, troli tambah. Hari-hari besar macam ni, amalan yang sama, pahalanya berganda. Kita semayang sama macam hari biasa, tapi Allah gandakan pahala. Kita puasa sama macam hari biasa, tapi Allah gandakan puasa tersebut. Kita sedekah sama macam hari biasa, tapi pahala Allah gandakan dia, kerana kita berada pada 10 awal Zulhijjah. Hari ini hari yang ke-7 pada kita. Dan hari ini juga sebenarnya hari yang ke-8 pada orang yang duduk Mekah. Hari ini adalah hari bermulanya kerja-kerja haji. Mereka akan pakai pakaian ihram balik di hotel mereka dan akan bergerak menuju ke Mina. Sekejap lagi, lah ni pukul 7, mereka lah ni pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Kau pukul berapa dia? Lah ni. Dia 8 jam ke 5 jam belakang kita. Dan ni pukul 7. Pukul apa dia? 5 jam kan. 8 jam tu kapal terbang. 5 jam. Lah ni pukul 3 lah. 1, 2, 3, pukul 2. Kan? Sekejap je lagi masuk subuh ya. Bila terbit matahari 8 Zulhijjah, jemaah haji akan pakai ihram daripada hotel masing-masing, kan akan bergerak ke Mina. Pagi ni hak di Mekah. Maka mereka akan berduyun-duyun duduk di Mina, kemudian duduk di Arafah, kemudian duduk. Mana ini adalah kemuncaknya hari-hari besar dalam 10 awal Zulhijjah. Itu maksud saya nak sebut. Sebab itu orang yang berpuasa, orang tak pergi haji, diberi rezeki untuk berpuasa pada hari Arafah. Berpuasalah Arafah, kerana puasa satu hari di hari Arafah, bersamaan pahala dia mendapat keampunan dosa 2 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah. Aku mengharapkan puasa hari tersebut Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang selepasnya. Tu baru puasa. Ada banyak lagi di celah-celah kita boleh isi. Maka berpuasalah, berzikirlah, bertakbirlah. Sehingga ulama sebut, ada satu perkataan salaf sebut,
andai seorang tu duduk di tepi jalan, setiap orang lalu dia bagi 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Banyak 1 dinar ni. Sekeping 1 dinar tu berapa ribu? 800 lah ni 1000 lah jadi. Orang bagi RM1,000, RM1,000, RM1,000 setiap orang lalu. Banding seorang lagi duduk tepi, duduk takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dia bertakbir sebanyak jumlah dinar orang ni bagi, nescaya pada hari-hari yang utama ni takbir itu lebih besar pahalanya. Kerana apa? Kerana ini ibadat khusus yang hanya berlaku pada hari-hari yang utama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ada ibadat khusus, maka buat hak khusus tu dulu. Sebab sedekah boleh juga bagi waktu lain, tapi saya kata bagilah juga sedekah. Cuma nak banding kalau sedekah dengan takbir, takbir lebih besar pahala dia. Sebab takbir hanya wujud untuk hari-hari ini saja. Sembelih daging, sembelih binatang, hanya kalau hari lain boleh sembelih, makan lembu, makan kambing, makan unta. Tapi pada raya dan hari tasyrik 4 hari je dalam setahun, Allah terima. Allah kata kalau nak korban kepada dia, sembelihlah dalam 4 hari ini. Inilah hari-hari yang Allah terima korban padanya. Kalau tidak berkorban pada hari tersebut, sembelih 10 ekor pun pada hari lain tak akan jadi nilai sama dengan seekor hari korban. Pasal apa? Ibadat yang khusus. Jadi hari-hari yang besar ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, perbanyakkanlah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang berpuasa pada hari ini, alhamdulillah, teruskanlah berpuasa. Mungkin esok pun kalau nak puasa pun boleh. Kita pada 8 Zulhijjah dan puasa lagi 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah bagi pahala yang berganda. Kemudian diiringi dengan kalau nak sedekah, nak takbir, nak puasa, nak panggil, nak buat baik, telefon kau mak ayah dekat kampung kau, nak balik kampung bawa buah-buah kau, bawa buah tangan kau, silaturrahim dengan adik-beradik dan seumpama dengannya, macam-macam bentuk amal ibadat buatlah. Kerana sesungguhnya dia menjadi bekalan untuk kita menghadapi hari akhirat. Kalau kita yakin kiamat tu ada, maka berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekalan menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak kita akan bercutilah. Moga saya pun balik kampung raya di kampung. Jadi esok cuti, sapalah minggu depan pun cuti. Kita jumpa balik pada minggu selepas daripada tu insya-Allah. Cuma di sinilah kalau online tu malam ni pun ada lagi. Siapa-siapa yang tu bolehlah masih ikut di online tu insya-Allah ada. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.